anggaplah ia sebagai sesuatu yang akan mengayakan lagi ilmu awak. Okay, so saya mulakan. Okay. Okay. Okay, sebelum saya lupa, Nakib ataupun semua boleh ingatkan saya untuk letakkan link untuk kehadiran. Okay, sekejap lagi saya tak nak tunjuk. Saya dah tunggu 100 orang dulu baru saya letak link. Jadi semua murid ya, tak kisah sekolah mana pun, tolong sign kehadiran di situ kerana nanti apabila kamu masuk ke link itu, kamu akan dipecahkan mengikut sekolah. Jadi kita boleh bagi salinan kepada cikgu-cikgu sekolah Presin 14 dan sekolah SMK Sungai Ramal juga. Okay. So ini adalah slide yang telah saya sediakan ya, insyaAllah. So ini adalah webinar Sains SPM 2020 oleh saya, okay, Cikgu Salina. Okay. Sekejap. Nakib boleh ambil gambar tak Nakib? Akilah pun ambil gambar slide ni, slide yang pertama ni. Okay, cikgu. Okay, dah ke? Okay, dah, terima cikgu. kasih. Minta maaf lah, ini sebenarnya kami kena buat laporan, jadi perlu ada bukti program ini berlaku. Okay, seterusnya. Saya terus pergi ke contoh soalan 1. Okay, saya tak pasti ini soalan bila mana, tapi saya percaya ini adalah soalan 2018 ya, tetapi saya dengan keadaan sumber yang terhad di rumah saya gunakan apa yang ada. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini adalah soalan SPM bahagian A iaitu bahagian kemahiran saintifik. Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan di antara jisim dan inertia. So kedua-dua tim ditolak serentak dari keadaan pegun dengan daya yang sama. Okay, kalau murid-murid ada 2 gadget kalau ada handphone satu dengan komputer satu, boleh buka dah file yang cikgu bagi. Okay, gambarnya kebetulannya samalah. Okay. Kalau tak ada tu tengok je lah slide ni, memang ada kalau ada kekangan macam tu lah buat macam mana Okay, so ini adalah soalan. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, kita perlu mengkajilah rajah tersebut. Okay, so di sini kita ada rajah yang menunjukkan kalau kita baca dekat sini tin, nampaknya ni adalah tin tin yang merupakan 2 buah tin yang dipasang pada satu fulcrum dan ada tali yang mana ia dihayun dan menggunakan, kalau kita tengok maklumat di sini, dia nak kaji apa? Jisim dan inertia, dan kedua-dua tin ditolak serentak dari keadaan pegun dengan daya yang sama. Okay, so di sini kita dapat banyak maklumat yang akan kita gunakan semasa menjawab soalan. Okay, so di sini jadual diberi pula di bawahnya, di bahagian bawah soalan tersebut ialah jisim tin dan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun dalam minit. Kemudian dia bagi di sini tin kosong dan tin berisi pasir dan dia bagi maklumat dia ambil masa 5 minit, tin kosong ambil masa 5 minit untuk berhenti berayun, manakala tin berisi pasir mengambil masa 8 minit untuk berhenti berayun. Okey, so di sini kemahiran yang saintifik yang pertama yang disoal untuk bahagian A ada 11 kemahiran saintifik yang akan disoal. Okey, so di sini ada yang pertamanya kemahiran memerhati So di sini dia bagi daripada jadual itu kita disuruh tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okey, so kalau kita tengok balik kepada gambar tu, okey saya ini yang saya tak seronok ni, nak kena sekejap balik kepada sini, kemudian alah ni.
So, alamak. Saya ni. Okey, yang ini kalau kita tengok pada gambar ini, okey, soalannya ialah berdasarkan jadual 1, tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini ya. So kalau kita balik kepada slide ni. Okey. Baik. Kenapa dia tak nak? Okey. So kita disuruh memilih satu pemerhatian sahaja ya. Sekolah Prism 14 dah periksa apa tu? Percubaan ke? Dah. Dah ya. Okey. So saya bolehlah sebut pasal kami punya peperiksaan baru ni ya. Tapi itulah masih rahsia kerana negeri daerah Kelang belum periksa soalan yang sama. So di sini salah satu pemerhatian kalau kita tengok ya, jawapan dia ialah tin kosong mengambil masa lebih singkat untuk berhenti berayun. Okey, itu satu So kalau kita tengok gambar tadi tu, okey, ada tak jawapan lain? Untuk jawapan pemerhatian ni. Ini salah satu jawapan, tin kosong mengambil masa lebih singkat untuk berhenti berayun. Kalau kita tengok dekat gambar ni tadi, ada tak lagi pemerhatian yang kita boleh tambah? Ada. Pasir. Apa dia? Tin berisi pasir. Tin berisi pasir. Lama. Mengambil masa yang? Lebih lama untuk berhenti berayun. Okey, betul. Ada tak lagi? Cuba kita tengok ayat dia. Tuliskan satu pemerhatian. Okey. Ini adalah satu yang saya baru dapat dari peperiksaan percubaan negeri daerah Selangor baru-baru ni, negeri Selangor baru ni, ya, iaitu kita perlu tulis apa yang kita nampak dekat tin kosong sahaja ataupun apa yang kita nampak dekat tin berisi pasir sahaja. Apa yang kita boleh cakap? Contohnya yang inilah. Kalau nampak ini je, apa yang kita, alamak. Apa ayat yang kita boleh buat? Pemerhatian ni maknanya apa yang kita nampak lah. Tin kosong mengambil masa 5 minit untuk berayun. Ya, betul. Tin kosong mengambil masa 5 minit untuk berhenti berayun. Okey? So yang ini dia nampaknya lah ya, nampaknya pemeriksa sekarang nak yang macam ni. Dia nak kita sebut pemerhatian yang satu-satu. Dia tak mahu kita buat macam kita buat satu analisa pula, kita kata dia lebih singkat. Okey? So kita tulis pemerhatian dia untuk salah satu pemerhatian tin kosong lebih mengambil masa 5 minit. Okey? Atau kita boleh pilih juga tin berisi pasir mengambil masa 8 minit untuk berhenti berayun. Okey? Ini yang saya baru dapat yang terkini lah ya. So seterusnya ini kemahiran memerhati tadi. Okey, yang ini saya nampak macam dah salah. Ya, dah salah sekarang ni. Okey? Aduhai, lompat-lompat dah saya ni. Okey. So di sini sekarang untuk selamat kita hanya mengambil masa 5 minit untuk berhenti berayun. Okey. Sama juga dengan ini, mengambil masa 8 minit untuk berhenti berayun. Okey. Jadi anak-anak, saya sengaja letak yang salah ya, berdasarkan ya peperiksaan percubaan baru-baru ini yang dia nak. Dia nak satu pemerhatian sahaja. Okey?
So this is the latest Okay, seterusnya. Ini dah sudah. Okay. Kemahiran membuat hipotesis. Okey, bagaimana kita nak membuat hipotesis? Saya percaya awak dah tahu, ya. Tetapi ini adalah sebagai satu peneguhan Okey, hipotesis menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey? Itu satu. Okey? Seterusnya, tidak boleh ada perkataan seperti untuk mengkaji, menentukan, mempengaruhi, dipengaruhi, bergantung. Ya? Tidak ada perkataan ini. Dia hanyalah kaitan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas, dan hipotesis ini mesti boleh diuji. Ya, boleh diuji dengan eksperimen lah. Okey, seterusnya antara contoh ayat yang boleh digunakan, okey, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Ini untuk sekiranya soalan itu mengandungi angka. Ada angka. Okey. Kalau tak ada angka tak boleh semakin bertambah kelogaman mana ada sifat logam ke tak ada. Okey, kalau logam dia tak ada kaitan dah dengan semakin-semakin. Okey, seterusnya jika pemboleh ubah dimanipulasi. So kita guna perkataan jika di sini. Okey, silap. Dia tak boleh, dia sangat sensitif. Okey. Atau jika pemboleh ubah dimanipulasi bertambah atau berkurang, pemboleh ubah bergerak balas juga pemboleh ubah semakin bertambah atau berkurang. Okey. Satu lagi, salah kat sini saya silap, bukan semakin. Marker. Okey. Sini marker. Jika marker maka PU bergerak balas bertambah berkurang. Okey. Dan satu lagi, yang ni tak ada angka. Kalau tak ada angka macam mana? Contohnya logam boleh mengkonduksi elektrik. So logam boleh mengkonduksi elektrik itu kalau PU pemboleh ubah dimanipulasi ialah logam, pemboleh ubah bergerak balas ialah boleh mengkonduksi elektrik. So ini dari segi tak boleh guna semakin Tak boleh guna semakin. Semakin logam apa? Mana ada? Kan? Jadi di sini kita guna kataan yang dimanipulasi itu kita kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Seterusnya, kemahiran membuat inference. Okey. Ini salah satu kemahiran saintifik yang ada 11 Okey, iaitu nyatakan inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 1A1. So 1A1 tadi apa? 1A1 tadi adalah pemerhatian yang ini. Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen kan? Yang tadi tu. Okey. Sorry, saya kawalan mouse ni. Okey. So di sini pemerhatian yang kita dah pilih ialah kita pilih satu kan. Okey, tim berisi pasir mengambil masa 8 minit untuk berhenti berayun. Okey. So di sini berdasarkan pemerhatian yang kita dah pilih, kita akan buat dia punya dia panggil tadi inference. Mengapa dia mengambil masa 8 minit untuk berhenti berayun? Maknanya di sini kita kata mengambil masa yang lebih lama lah. Okey. So kerana nyatakan inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 1A1. So di sini nyatakan sebab bagi pemerhatian. Okey. Kalau kita pilih yang pertama, kita pilih pemerhatian yang pertama, kita tambung di belakang dia kerana tim kosong mempunyai inersia yang lebih kecil. Kalau kita pilih pemerhatian yang kedua, kerana tim berisi pasir mempunyai inersia yang lebih besar. Okey, so mesti kaitkan dengan pemerhatian yang kita dah tulis tadi, yang kita dah pilih satu tu. Kita dah pilih satu saja, kita kata tim kosong. Tim kosong inersianya lebih kecil. Kalau tim pasir inersianya lebih besar. Okey, saya tanda kertas baru ni, ramai murid saya yang tersilap dekat sini. Okey, kerana mereka tidak dapat nak kaitkan dengan
soalan yang diberi. Kalau soalannya adalah mengenai inertia, maka inertia lah jawapan dia. Okey, seterusnya mengawal pemboleh ubah. Okey, ini salah satu lagi kemahiran saintifik. Okey, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah dimalarkan iaitu apa yang sama. Pemboleh ubah dimanipulasi, apa yang diubah. Dan pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan. Okey, so saya nak pusing slide ni balik. Saya nak pergi kat sini. Okey. Untuk mencari pemboleh ubah, kita boleh dapat dari rajah. Okey, so cikgu nak murid jawab ni. Yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi? Panjang tali. Panjang tali. Okey, lagi. Kehadiran pasir. Kehadiran Jisim. pasir. Ya, Jisim. saya Jisim-tin. Jisim-tin. okey, panjang tali tu bukan dimanipulasi ya. Manipulasi panjang tali ni itu salah satu radas. Jadi kita tak boleh jadikan dia sebagai satu pemboleh ubah manipulasi. Dia adalah pemboleh ubah yang apa? Yang mesti sama. Tadi manipulasi tu kata jisim tin, betul. Satu lagi kehadiran pasir. Kita tengok jawapannya. Kalau saya tunjuk dekat tin kosong dengan tin yang ada pasir, maknanya inilah yang diubah. Satu tin ada pasir, satu tin tak ada pasir. So di sini diterima sebagai jisim tin lah ataupun kehadiran pasir. Untuk pemboleh ubah dimalarkan tadi, yang awak dah sebut tadi apa tu? Panjang tali. Okey, panjang tali, betul. Okey. Cikgu, kalau daya boleh cikgu? Daya. Kejap. Kita tengok jawapannya ya. Lagi-lagi saya nak dengar lagi jawapan awak. Saiz tin cikgu. Ya, saiz tin. Yang saya nak tunjuk ni adalah saiz tin. Maknanya, kalau kita guna tin susu laktogen, tin susu laktogen lah kita gunakan. Kalau kita guna baldi yang sama saiz kita gunakan. Okey? So, tadi ada yang tanya pasal daya, kejap. Saya tekan apa ni? Kenapa dengan tali ni? Sama panjang. Panjang sama. Sama panjang, panjang tali. Satu lagi tadi ada seorang murid tanya, Akilah ke yang tanya tu? Ainul. Ainul, okey, betul, daya yang sama. Sebab dari awal lagi dia dah bagi tahu, iaitu daya yang sama, maknanya itu dimalarkan. Kalau dayanya lain-lain, daya pula nak dikaji. Okey? So, nak tanya pula, pemboleh ubah bergerak balas, ada tak dalam rajah? Tak ada. Tak ada. Kita tak dapat cari pemboleh ubah bergerak balas daripada gambar rajah. Okey. Ni balik ke gambar ni. Jadi kita nak jawab ni. Dimalarkan tadi apa dia tadi? Panjang tali, kan? Saiz Tengok. tin. Ni dia. Panjang tali, saiz tin dan daya. Okey. Dia manipulasi kita dah sebut tadi. Okey, tin kosong dan tin berisi pasir. Kehadiran pasir, satu yang saya tertinggal ialah jisim tin. Okey, sengaja saya tinggalkan tu. Okey, dan pemboleh ubah bergerak balas ialah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Okey, ini memang kita guna jam randik lah kan nak ukur. Atau inertia tin. Cikgu nak tanya, cikgu dah pernah ajar kamu mengenai pemboleh ubah yang tersirat dan yang tersurat. So kalau dalam pemboleh ubah bergerak balas ni, mana yang tersurat? Mana yang tersirat? Yang tersurat masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Yang tersirat inertia tin. Ya, betul. Tersirat tu maknanya apa maknanya? Apa makna dengan mengambil masa ini? Di sebalik macam orang kata ada udang sebalik batu kan. Ini ada maksud di sebalik ayat itu. Sebenarnya masa yang diambil untuk tin berhenti berayun itu samalah dengan inertia tin. Okey?
Jadi di sini boleh jawab dua-dua. Awak kata yang tersurat pun boleh, yang tersirat pun boleh. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak dekat mana? Dekat, kejap kita tekan balik ni. Yang bergerak balas tu, saya buat ni, saya lupa tekan. Okey, so di sini pemboleh ubah dimanipulasi, senang sangat kita nak tengok. Iaitu kalau kita dah buat nampak table ni, nampak jadual ni, sebenarnya yang ini adalah untuk pemboleh ubah dimanipulasi. So dari jadual kita boleh dapat pemboleh ubah bergerak balas, iaitu masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. So kita boleh dapat maklumat pemboleh ubah daripada jadual. Okey. Senang kita nak tengok, oh sini mesti manipulasi, sini mesti bergerak balas. Okey, dan seterusnya. Saya nak pergi kepada slide seterusnya. Okey, mendefinisi secara operasi. Okey. Berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi untuk inertia. Okey, siapa nak cuba? Cikgu, inertia tu satu proses ke satu apa tu? Okey, nanti saya bagi nota mengenai inertia dengan momentum. Kalau inertia dengan momentum, dia adalah keadaan ataupun daya. Untuk inertia lah, daya. Di sini kita terima dia sebagai satu keadaan. Nanti awak confuse, daya kan sama. Okey. Nyatakan definisi secara operasi untuk inertia. So inertia ialah, Waalaikumsalam. Kenapa Nabil? Oh, ini Nabil lain, sorry. Sekejap. Okey, siapa nak cuba? Okey, untuk pengetahuan anak-anak, definisi secara operasi telah dikenal pasti sebagai kemahiran saintifik aras tinggi. Aras tinggi. Kerana apa? Bila nak menjawab pun ramai yang, apa nak jawab ni? Untuk pengetahuan anak-anak juga, untuk peperiksaan percubaan baru-baru ini ramai salah menjawab soalan definisi operasi. Okey, saya bagi di sini apa jawapan dia? Panjang jawapan dia. Suatu inertia ialah suatu keadaan yang menyebabkan masa untuk berhenti berayun lebih lama apabila tin berisi pasir. Okey, so tengok di sini antara kata yang saya birukan ialah dia punya ayat penghubung yang akan menyebabkan mendefinisi secara operasi ini lebih mudah difahami. Okey, so bagaimana kita nak buat satu hukum, bukan hukum, macam mana? Nak buat macam mana kalau nak menulis definisi secara operasi? Jadi selepas ini cikgu akan bagi nota dekat awak bagaimana definisi secara operasi ini yang terkini. Saya ada nota, bila saya buka nota tu daripada tahun yang sebelum ni, saya lihat definisi secara operasi dia sudah tidak sama. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, sejak 2 tahun lepas, sejak tahun lepas, mendefinisi secara operasi telah berubah sedikit. Okey, kalau dahulu memadai dengan inertia ialah satu keadaan yang menyebabkan masa untuk berhenti berayun lebih lama. Stop. Dulu sampai situ saja. Tapi sekarang dah ada perkataan apabila. Apabila apa? Apabila tin berisi pasir. Okey. Kerana di sini adalah situasi. Cikgu tunjukkan slide yang seterusnya. Okey. Ini dia yang saya dah kumpul lah. Saya dapat daripada saya berkawan dengan 3 orang ketua pasukan SPM. Dan saya tanya macam mana
cara nak menjawab soalan mendefinisi secara operasi ni yang terkini saya nak. Ya, sebab saya cakap tadi ramai murid masih tak boleh buat benda ni dengan betul. So di sini ialah ayat yang definisi operasi ni ialah istilah tu sendiri ialah definisi yang maknanya boleh macam ni, keadaan yang menyebabkan pemboleh ubah bergerak balas apabila pemboleh ubah dimanipulasi. So ini dia punya ayat dia ataupun situasi lah. So di sini inertia, istilah tu apa? Inertia, dia nak definisikan inertia. Okay, definisinya apa? Suatu keadaan. Okay, kebetulan dia nak inertia. Kalau dia kata fotosintesis, mestilah proses. Fotosintesis ialah proses. Kalau inertia, mana boleh proses? Inertia ialah keadaan. Okey? Kalau dia kata, sekejap, contoh apa antibiotik. Antibiotik ialah keadaan ke? Antibiotik ialah Bahan. suatu bahan, boleh. Bahan. So ikut keadaan, saya bagi satu contoh sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita kena buat latihan lah. Okey, so inertia ialah suatu keadaan, okey, yang menyebabkan, nak bagi ayat tu sedap, mesti ada yang menyebabkan. So pemboleh ubah bergerak balas di situ ialah masa berhenti berayun lebih lama. Okey, masa berhenti berayun lebih lama, okey, apabila tin berisi pasir. So di sini sekarang dah kena ada apabila. Ataupun situasi dia lah, pemboleh ubah di manipulasi itu, apa keputusan dia? Tin berisi pasir. Tambah tin berisi pasir digunakan, boleh juga. Tapi inilah dia istilah yang, cara mendefinisi secara operasi yang terkini. Okey? Okey, soalan seterusnya. Cikgu laju ke? Dah dapat salin ke tadi tu? Dah salin? Nak cikgu pusing lagi ke untuk slide yang tadi tu? Apa dia inertia tu? Okey, untuk yang ada sesiapa sempat print tak? Yang cikgu bagi tadi? Saya dah Sempat. Tak apalah, lepas ni boleh isikan jawapan. Sementara ni boleh buat nota. Okey. Cikgu berhenti sekejap untuk murid-murid menyalin. Okey. Ada juga soalan yang mungkin boleh kalau kita check nanti boleh tak guna macam ni juga. Itu boleh kita bincangkan nantilah. Cikgu dah bagi untuk murid Ma'had soalan percubaan Kelantan dengan Kedah. Cuba tengok dekat kertas 2 dia. Macam mana soalan yang dia bagi. Okey, seterusnya. Tandakan right pada rajah yang menunjukkan konsep inertia. Okey, saya lihat patternnya ialah sekarang soalan kertas SPM bahagian A ini dia suka tanya soalan mengaplikasi pengetahuan. Soalan bahagian yang akhir untuk setiap soalan mesti ada soalan aplikasi. So di sini kita nak mengaplikasikan konsep inertia. So di manakah konsep inertia digunakan? Tak ada label gambar. Okeylah, kita kata orang tidur, gambar buah jatuh dari pokok dan tarik buku yang berada di lapisan yang keberapa tu? Tiga, yang keempat. Mana satu inertia? tarik buku. Sebab apa? Sebab apa kena jadi? Sebab buku yang dekat atas tu macam Buku Tu akan kedudukan cikgu. Dia akan mengekalkan kedudukan dia sebenarnya. Itulah inertia. Dia cuba mengekalkan kedudukannya. So dia akan jatuh nanti ke atas buku yang bawah sekali. So dia tetap jatuh. Maknanya dia mengekal keadaan asal dia. Okey. Dia memang sedang
ditarik oleh graviti. Okey, so dia jatuh ke bawah lah macam duit shilling tu. Okey. Okay, contoh soalan kedua. Oh, alamak. Cepat sangat pula. Okey. Di sini saya memilih beberapa soalan yang yang ada dalam kemahiran saintifik tu. Okey. Jadual menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan kalsium dengan air. Ini eksperimen tingkatan 4. Okey. Untuk pengetahuan kamu, saya telah bertanya kepada seorang guru yang sangat rajin membuat analisa SPM. Dia kata mungkin eksperimen ni keluar, dia kata. Kereaktifan logam. Okey. Dia tak tahu kenapa dia pilih logam-logam dia tahun ni. Dia kata bacalah sama ada kereaktifan logam ataupun kekonduksian haba. Cuma cerita-cerita logam ni lah. Kita janganlah kata itu yang keluar, tapi dia rasa dia ni rajin buat analisa. Dia kata tau ni, saya tak kata dia ni memang seorang guru cemerlang di Kuala Kubu. Dia kata dia nampak setiap 5 tahun sekali soalan yang sama akan berulang. Tu dia. Berani dia cakap macam tu. Jadi saya tak naklah kata dia betul kan. Sebab itulah kita gunakan soalan sebenar SPM supaya apa-apa hal pun kita terbiasa dengan menjawab soalan. Okey, berdasarkan data dalam jadual 2, lukiskan graf isi padu gas hidrogen melawan masa. So yang ini paksi mana? Masa paksi mana? Paksi X. Masa yang Okey, dan isi padu gas hidrogen? paksi Y. Paksi Y. Okey, jadi kebetulan kita ni tidak berada di sekolah Jadi saya dah lukis graf untuk awak. Tapi tengoklah grafnya tak comel. Ialah melukis menggigil-gigil. So di sini apa yang salahnya? Apa yang saya salahnya? Apa yang saya betul dulu? Apa yang saya betul? Cikgu punya paksi. Okey, paksi betul. Kebetulan tak nampak tak untuk masa. Paksi betul lah. Okey, lagi graf dia okey tak? Masa tak ada. Okey, yang pertama, adakah ini graf garis lurus? Bukan. Dia kena Ah, freehand kan? Ya, betul. Bila awak tengok, dia macam ni tau. Nak tahu graf tu garis lurus, ada 3 titik yang awak boleh sambung secara lurus. Maknanya itu graf tu garis lurus lah. Syarat dia 3 titik. 3 titik yang awak ada guna pembaris, jangan lukis dulu. Letak pembaris dan awak tengok 3 titik dia boleh lepas. Maknanya itu adalah graf garis lurus. Okey? Tetapi kalau awak nampak dia dah mula ada lengkungan, jangan sekali-kali sambung yang bawah bahagian bawah ni, yang bahagian bawah ni awak ambil pembaris awak pergi sambung, yang ini awak pakai freehand. Tak boleh. Awak akan dapat kosong. Okey? Maknanya apa? Dari awal lagi awak dah tengok, ini gelengkungan. So freehand terus. Freehand terus. Okey, cuma saya buat ni dalam keadaan menggigil. Okey, seterusnya soalan yang ini. Kalau kita tengok dekat soalan, misalnya ada soalan saya tanya. Apa jadi dekat minit ke berapa? Ada ke saya dah terpadam ke apa? Okey, tak apalah. Awak tengok di sini. Kenapa saya gunakan arrow merah ni? Untuk jawab minit ketiga tadi. Betul. Ni. Awak tengok di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan 0, 15, 30. Tiba-tiba kita tengokkan 45 kot. Tak. Dia jadi 41, 43, 43. So bila kita buat macam ni, kita akan lukiskan graf itu. Okey. Jadi kita nak dapat minit ketiga, soalan kata dari graf dapatkan maklumat untuk masa 3. Okey. Ini saya pun tak tahu kenapa hilang. Ni masa 1, ni masa 2, ini masa 3. Jadi bila kita tekan arrow ni, macam ni, dan dia bersambung dengan, dia korespond dengan sebelah sini, kita nampak jawapannya, alamak, ya ke 45? Yalah ya. Tapi kat sini
30. 40. 40. Ya, saya salah baca 40. Okey. Ya, saya juga nak yang ingatkan anak-anak lah ya. So siapa yang bila diberi soalan untuk membuat, dia kata daripada graf dapatkan isi padu gas hidrogen pada minit ketiga. Awak kena tunjuk, wajib tunjuk macam mana awak dapat daripada graf dengan menggunakan, okey saya silap di sini, mesti guna garis putus. Ya. Guna garis putus yang diwakili oleh yang merah ini dan tunjukkan pada graf itu awak dapat 40 tu dari sini. Okey? So awak akan jawab 40 tu dalam jadual yang diberi ya. Markah tak diberi kalau tak tunjuk ni. Anak panah ni ya. Putus-putus. Okey, seterusnya. Pemarkahan biasanya untuk graf ialah 2 markah. Jadi di sini cikgu tanya tadi kesilapan cikgu apa lagi? Sebelum saya bagi jawapan, apa kesilapan saya lagi? Tak nampak? Cikgu tak uploadkan dia. Ya betul, saya tak letak tanda X. Ya, saya sepatutnya tandaklah ni 1 minit ke sini, 2 minit, 3 minit tak payah buat lah. 4 minit dan sebagainya, tanda X. Barulah boleh cikgu tu nampak kita pindah titik dengan betul. Dapat 1 markah. Okey, markah graf licin lah. Saya tak dapatlah graf licin. Graf licin tu maknanya awak tawakallah sekali saja awak buat dah awak dapat graf yang cantik. So di sini memerlukan pensel yang tajam. Pensel yang tajam, jangan sekali-kali melukis dengan pen, mesti pensel. Okey, dan bersih. Ya, mesti bersih sebab tu lah bila saya kata sekali saja awak buat dan dia cantik. Okey, insyaAllah dapat ya. Okey, seterusnya. Soalan bahagian B ya, iaitu nombor 5 hingga 9, cikgu tak nak tunjuk sangat sebab soalan bahagian B ni lah bahagian teori. Ya, ni bukan kemahiran saintifik dah. Ya, dia lebih kepada teori daripada buku teks awak. Okey? Untuk pengetahuan awak, ya saya dah tanya kepada JU Kebangsaan ya, saya ada rezeki saya berjumpa dengan penggubal soalan SPM. Orang lembaga peperiksaan, saya jumpa diorang. Saya tanya dia, adakah cikgu akan bertanya di luar buku teks? Dia kata tidak. Ya, dia tak akan tanya soalan dari luar buku teks. Okey? Apa yang ada dalam buku form 4, form 5 itulah yang akan diuji. Ya? Okay, seterusnya, ini saya tunjuk ni bukan nak bincang pun ya. Bahagian B macam-macam lah soalannya, dia cacah marbar sikit. Okey, ni contoh yang dia bagi. Daripada soalan bahagian B dia tanya, okey padankan ke dan dia tanyalah benda-benda yang macam ni. Okey, senang cikgu nak tanyalah siapa boleh jawab apa dia A, apa dia B, apa dia C. Okey. A apa? Neuron deria. Neuron deria. B apa? Neuron perantaraan. Ya, dan C adalah neuron Motor. ya, betul. Okey. Ceng. Tunjuklah kan kita dah buat. Okey. Apakah yang berlaku pada otot apabila jari seseorang tercucuk jarum tajam? Otot ni dia boleh buat 2 perkara je. Sama ada dia apa? Saya dengar tadi seorang jawab. Mengecut. Mengecut. Betul. Dia mengecut atau mengendur. Ya, sama ada dia mengecut atau mengendur. Kecut jadi pendek, mengendur jadi panjang. Jadi kalau tercucuk jarum, ya otot ini akan mengecut. Okey? So apabila dia mengecut, dia akan hantar maklumat ya kepada menghantar maklumat ke kita. Kebetulan ni tindakan refleks ni rasanya. Alamak jawapan pula. Alahai tersilap. Namakan jenis tindakan ini. Okey. Namakan jenis tindakan ni saya tercakap. Apa dia? Tindakan refleks. Tindakan refleks dan kepentingannya. Mengelakkan kecederaan. Okey, ada satu perkataan yang kena tambah kat belakang dia. Yang lebih teruk. Okey, yang lebih teruk okey boleh.
Lagi satu? Yang lebih parah. Serius Parah. Serius. Ya, betul. Mengelakkan kecederaan yang serius. Okey, teruk pun boleh. Alamak. Sekejap okey. Mengelak kecederaan yang lebih serius. Okey? Itu memang, dan saya nak tanya, adakah dia pergi ke otak juga? Tak. Okey. Maknanya dia lalu dekat mana ni? Dia lalu dekat, sekejap. Ni masalahnya bila nak pergi ke slide yang tadi tu. Dia pergi kat saraf tunjang, nampak kita nampak bahawa apabila ada rangsangan terkena jarum, laluan dia ialah dia pergi ke saraf tunjang tapi dia tak pergi ke otak, dia terus pergi ke otot. So soalan saya ialah, adakah dia tak pergi ke otak langsung? Dia pergi tapi lepas. Betul. Dia tak pergi ke otak tu lagi kerana apa? Dia nak buat satu tindakan automatik, tindakan spontan. Sebab kalau kita tak alih jari kita akan cedera lebih teruk. Tetapi sebenarnya dia pergi juga ke otak tapi selepas itu sebab dia nak tafsir pula. Yang benda itu adalah benda yang tajam. Okey, seterusnya. Alamak. Dia akan buat benda ni sekali lagi. Okey. Alright, soalan 10. Kita pergi kepada soalan 10, mengeksperimen. Okey, yang ini yang panjang. Yang tadi tu pendek-pendek je saya buat. Okey. So kita tengok di sini soalan 10, iaitu soalan 10 adalah soalan kemahiran mengeksperimen. Okey, ini yang saya dapat dari, saya dah lupa ini soalan tahun bila. Kita tengok situasi yang diberikan. Okey, jarak fokus kanta cembung bergantung kepada ketebalan kanta. Ini adalah situasi yang diberi. Okey, so anda dibekalkan satu kanta cembung tebal, satu kanta cembung nipis, pemegang kanta dan skrin putih. Di sini kalau tengok, dia tak ada beri radas lain. Dia tak ada beri radas lain. Tetapi sebenarnya ada satu yang tak ada. Patutnya dia tulis dan satu radas lain. Ini saya ambil sepijit-sepijit daripada SPM ni. Saya tak pasti kenapa dia jadi macam ni. Sebenarnya ada satu radas yang perlu untuk digunakan. Awak tekalah nanti kan. So cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Dan anda diminta menghuraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 10A berdasarkan kriteria berikut. So tujuan eksperimen 1 markah, pengenalpastian pemberi ubah 2 markah, senarai radas dan bahan 1 markah, prosedur atau kaedah 4 markah dan penjadualan data 1 markah. So di sini kita tengok saya dah merahkan perkataan jarak fokus dan saya telah birukan ketebalan kanta. So di sini bagaimana kita nak membuat hipotesis. Saya nak jawapan. Sekejap saya nak tengok slide. Siapa boleh jawab hipotesis apa? Sementara tu saya nak tunjukkan slide ini. Soalan esei nombor 10. Ini adalah formula untuk ingat
bagaimana hendak menjawab soalan esei. Okey. Awak lihat di situ, saya telah pun letak satu perkataan dalam ayat yang kuning lah. Kuning sesuai ke? Kalau eloknya amaran tu warna merah Okey, silap pilih colour. Okey, yang mula-mulanya formula untuk ingat bagaimana nak membuat mengeksperimen. Macam mana nak mengeksperimen? Ini adalah daripada cikgu-cikgu otai sains Dia kata kalau murid lupa bagaimana nak buat susunan untuk membuat kemahiran eksperimen ini, kita disuruh mengingat bukan mnemonik mnemonik hatiku terluka mnemonik. Hatiku terluka parah Ranap kerana jealous. Hatiku terluka parah Ranap kerana jealous. Okey, kesian dia. Okey, so hatiku ni H dia hypothesis. Okey, terluka tujuan. Parah pemboleh ubah. Hello. Ranap radas dan bahan. Kerana adalah kaedah atau prosedur. Dan jealous adalah jadual data. Okey, penjadualan data. Dan di sini saya nak highlight terkini. Ini adalah pernyataan masalah rupa-rupanya disoal, boleh disoal. Selama hari ini kita hanya disuruh buat hipotesis saja. Tetapi kita telah ketinggalan pernyataan masalah. Okey. So, untuk pernyataan masalah kita boleh mulakan dengan ayat apa? Kalau pernyataan masalah kita nak guna dengan ayat apa? Ayat hipotesis. Ayat hipotesis. Macam mana ayat hipotesis? Macam mana ayat hipotesis? Yang semakin ayat hipotesis. Okey, semakin apa? Macam ni balik kepada slide 1 tadi. Alahai. Kena padam ini. Oh, okey. Ni. Daripada sini. Semakin tebal sesuatu kanta cembung, semakin pendek jarak fokus kanta. Okey. Ada jawapan lain? Tak, saya suka buat macam ni. Cikgu buat balik ke chat. Balik ke chat. Saya nak tengok jawapan murid-murid Nas. Saya nak cuba. Tolong tuliskan pernyataan masalah. Saya nak bagi markah untuk soalan tadi tu. Soalannya ialah ketebalan kanta cembung, jarak fokus kanta cembung dipengaruhi oleh ketebalan kanta. Okey. So cikgu nak tengok kamu menulis pernyataan masalah. So siapa tadi yang nak jawab, tolong type. Ini adalah link kehadiran Guna mouse awak saja boleh tekan dekat sini dan pergi masuk dekat kehadiran kelas sekolah masing-masing. Okey. Tadi siapa tulis? Siapa cakap tadi tu pasal kata semakin? Kan? Siapa tadi awak kata? Semakin. Okey, Syamimi. Semakin tebal sesuatu kanta cembung, semakin pendek jarak fokus kanta. Okey, ada jawapan lain? Come on, cuba. Cikgu. Yes. Kena guna yang hatiku terluka ni ke ataupun macam adakah? Good question. Hatiku terluka tu itu adalah lebih kepada cara nak menjawab soalan tadi. Soalan yang kemahiran eksperimen yang dapat 10 markah.
Sekarang ni saya minta pernyataan masalah. Maknanya saya kata sekarang ni selain pada hipotesis, ya, sudah ada usaha untuk menukar sedikit format, iaitu dengan menanyakan pernyataan masalah. So good question awak tanya tadi, nak memulakan dengan perkataan adakah. Adakah. So cluenya, adakah, okey, adakah tebal sesuatu kanta akan menghasilkan jarak yang pendek? Okey. Orang lain? Format dah ada. Adakah jarak fokal kata cembung bertambah apabila ketebalan kanta bertambah? Okey. Lagi. Okey, dah ada 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, Nurul Syamimi. Jawapan awak untuk pernyataan masalah salah. Itu adalah hipotesis. Okey. Okey. Okey, saya tengok Syamimi So Syamimi faham yang semua orang tengok jawapan Syamimi, semakin tebal sesuatu kanta cembung semakin pendek jarak fokus kanta. Ini adalah hipotesis ya. Sebab soalan adakah pernyataan masalah mesti adakah Adakah tebal suatu kanta akan menghasilkan jarak yang pendek? Okey, di sini soalan itu tidak lengkap ya. Iaitu mesti ada perkataan kanta cembung, tu satu. Ya, dari segi ayat bahasa Melayunya, adakah ketebalan? Okey. Bolehlah terima adakah tebal tu, cuma tak cantik bahasa Melayunya. Kantanya kena sebut kanta cembung. Akan menghasilkan jarak apa? Jarak fokus tertinggal. Jadi jawapan ini juga salah. Okey. Adakah jarak fokus kanta cembung bertambah apabila ketebalan kanta bertambah? Betul Nur Maisara, 1 markah. Ya, ayat saya semua lengkap. Dia ambil tadi yang saya dah bulatkan tu, ya, dia ambil jarak fokus ya dan ketebalan kanta. Okey. Adakah ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus kanta? Adakah ketebalan kanta mempengaruhi jarak fokus kanta? Okey, lupa tanda soap. Okey, Ainul Husna. Jangan ambil perkataan mempengaruhi Di sini situasi sahaja boleh. Tetapi bila kita nak buat satu pernyataan masalah, kita pilih perkataan macam bagaimana cara dia mempengaruhi tu. Maknanya, lagi tebal, lagi jarak, lagi pendek contohnya. Lagi tebal kanta cembung, lagi pendek jarak fokus. Okey, jadi kita bagi satu ketetapan, maknanya benda ni akan berlaku. Okey, so tanda soal adakah jarak fokus kanta bertambah apabila ketebalan kanta bertambah? Ketebalan kanta cembung cik adik. Adakah jarak fokus kanta cembung bertambah apabila ketebalan kanta? Boleh. Maisara boleh? Okey, ni apa pula tanda ni Aina ni? Tanda kaki ke apa tu? Tepuk cikgu. Tepuk Allah Akbar. Okey, kita balik kepada slide. Okey, saya dah siapkan. Jadi mana boleh tunjuk jawapan terus kan? Okay. Tadi ada yang confuse mungkin awak tak faham yang saya tunjuk. Okey, di sini formula untuk ingat ini semata-mata susunan cara kita menjawab soalan mengeksperimen. Ya, cumanya kan saya kata ini daripada cikgu-cikgu yang dahulu. Ya, yang dahulu sejak sekian lama soalan SPM tak tanya pun pernyataan masalah. Jadi saya ni nak highlight ke awak the latest dia tanya pernyataan masalah. So tolong bila buat pernyataan masalah mesti bermula dengan perkataan adakah atau bagaimanakah.
Okey, dan mesti berakhir dengan tanda soal. Okey, tak ada tanda soal sebenarnya tak ada markah, tak dapat. Okey. So di sini kita menjawab hipotesis pula. Ni baru betul jawapan awak tadi, Maisara. Tu Syamimi. Okey, Syamimi. Okey. Hipotesis mesti guna apa? Mesti guna pemboleh ubah, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So di sini yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi? Ketebalan kanta. Betul. Dan bergerak balas ialah? Jarak fokus. Ya, betul. Yang bergerak balas ialah jarak fokus. So di sini hipotesis. Baru betul Syamimi. Ya. Semakin tebal kanta cembung, semakin pendek jarak fokus. Atau dia tak payah dua-dua Tak payah dua-dua. Sebab bila kita guna semakin tebal tu kita sebenarnya dah menyatakan yang sebaliknya juga. Semakin nipis kanta cembung, semakin panjang jarak fokus. Ya, tolong guna semua ayat yang diberi. Okey, tadi ada jawapan yang tak tulis cembung. Ada jawapan yang tak tulis jarak fokus. Okey, gunakan semua ayat yang diberi. Okey. Seterusnya, alamak tak naklah bagi dulu. Saya nak awak draw dulu. Dah ternampak kan, tapi tak apalah. Cikgu nak awak draw dulu. Okey, kenapa kena draw dulu? Okey. Ini adalah satu clue daripada seorang guru yang juga orang lama dalam SPM. Dia kata, ramai murid tidak tahu apakah radas yang lagi satu itu. Ya, di sini dia tak tulis pun dan radas lain kan. Cikgu tambah dan radas lain. Dan radas lain. Okey, cikgu nak awak draw. Draw sekejap. Secara kasar saja. Dan bagi tahu cikgu terus. Apakah the missing apparatus? Kertas graf cikgu. Ya? Kertas graf. Kertas graf. Tak Tak apa, dah draw dah? Ya? Cikgu tu kata, kawan saya ni, dia dah bersara dah. Dia kata, suruh murid-murid guna radas yang diberi tu lukis. Daripada radas diberi tu lukis. Dan daripada situ awak akan tahu radas yang missing tu apa. Dah lukis? Kalau dah lukis tunjuk kat cikgu dekat kamera video. Tunjuk kat video cikgu nak tengok. Pasang awak punya kamera tu. Semua menyorok di sebalik video. Okey. Siapa jawab tu?
Ainul Husna, betul. Pembaris. Tahniah. Bagi tepukan. Ground tu apa? Ground. Okey. Cikgu dah tersasul tadi pergi bagi gambar kan. Okey, adakah gambar anda seperti ini? Okey, kejap. Akan kita nak tunjuk-tunjuk sangat. Allahu Akbar. Sorry, mouse saya ni sangat efisien. Ni dia. Ini adalah lakaran jawapan. Kalau tengok di situ, okey. Bila melukis kanta ni, yang ini pun kata kawan yang boleh dipercayai tu, ya. Tahun ni keluar cahaya dan optik. Okey, sebab itulah saya bagi awak soalan kanta juga. So awak tengok di sini, dalam lukisan awak ada tak kanta ini? Satu kanta tebal, satu kanta nipis. Dan lukisan awak mesti betul sebab dia nak cembung. Okey, apa yang diberi dalam senarai radas mesti dilabel. Okey, ada murid dia tak nak lukis Dia tak nak lukis. Sebenarnya saya dah bagi tahu banyak kali. Walaupun dia tak kata lakar kan. Tetapi bila awak lukis macam ini, dari sini pemeriksa dah boleh bagi markah. Okey? So contohnya di sini. Awak guna kanta cembung tebal, kanta cembung nipis. Dah dapat satu markah untuk mewakili pemboleh ubah apa? Manipulasi. Ya, pemboleh ubah dimanipulasi. Ya. Kemudian awak letak jarak fokus. Ini adalah pemboleh ubah Bergerak balas. ya, bergerak balas. Ya, betul ya. Jadi dah dapat dah. Lepas tu yang dimalarkan. Dimalarkan contohnya daripada gambar dah nampak. Awak tengok ni. Screen you. Apa yang sama? Kalau dimalarkan apa yang sama? Radas? Mana? Radas apa? Screen putih. Jarak antara kanta. Screen Jarak antara kanta dengan Jarak objek dari kanta. dengan objek dengan kanta. screen putih. Objek dengan kanta tak penting ni. Yelah, kata dia fokus pokok-pokok je lah kan. So objek jauh tu objek yang sama lah. Okey. Itu dimalarkan objek yang sama. Lagi? Ada satu lagi yang disamakan. Yang dimalarkan. Kedudukan objek. Kedudukan objek. Yelah macam pokok kan contohnya. Pokok yang sama lah kita ambil gambar dia kan. Kita hala objek tu sendirilah, jarak objek tu. Lagi satu, ya Allah saya dah tunjuk ni, dia dah tunjuk ni. Cing cing, cing cing. Apa tu? Kanta. Jenis kanta. Hai ya Allah, jenis kanta. Jenisnya kita tak ada guna cembung sini, cekung sini. Kita guna dua-dua cembung. Jangan tengok yang tebal nipis tu. Dari segi jenis kanta, kita guna kanta cembung. Tapi yang kita manipulasikan ialah ketebalannya. Okey? So dalam diagram ni dah dapat banyak markah, at least 3. Untuk prosedur. Okey? So dah awak pernah faham kalau objek jauh, ya, sinar yang masuk adalah selari macam ni. Ini kalau objek jauh, ya. Lukisan pun kalau salah macam ni, dalam bayang macam ni kena tumpu dekat skrin kan. So hati-hatilah bila melukis, memilih untuk melukis, hati-hati. Okey, so penyataan masalah tadi cikgu dah type dah. So kita juga boleh buat macam ni Adakah kanta cembung yang tebal mempunyai jarak fokus yang pendek? Ini pun boleh juga. Ya.
Tadi adakah ketebalan kanta? Apa saya dah lupa dah jawapan Maisarah tadi. Okay, tapi lebih kurang lah benda yang sama Okay. Dan awak tengok di sini saya tak tinggalkan tanda soal. Okay. Seterusnya. Okay. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. So kita dah bincang tadi. Semakin tebal kanta cembung, semakin pendek jarak fokus. Kalau saya buat semakin nipis, Semakin panjang jarak fokus. ya betul, boleh saja. Okey, tujuan eksperimen. Okey, saya nak jawapan kamu. Tujuan eksperimen. Untuk menyiasat Mhm. hubungan di antara ketebalan kanta dengan jarak fokus. Ya, betul ya. So di sini menyiasat, mengkaji. Ini pun boleh. Untuk mengkaji jarak fokus bagi kanta cembung yang berlainan ketebalan. Itu boleh. Ataupun untuk menyiasat hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus pun boleh. Mesti ada hubungan Okey. Mengenal pasti pun boleh ubah. Tadi kita dah sebut boleh ubah, ada saya bagi dimalarkan. Okey, size objek, jarak objek, betul jawapan kamu tadi betul. Okey, seterusnya dimanipulasi. Satu nipis, satu tebal. Jadi kita pun tulis ketebalan kanta cembung dan yang bergerak balas ialah jarak fokus. Okey. Seterusnya senarai radas dan bahan. Bacakan tu cikgu. Kanta cembung tebal, Mhm. kanta cembung nipis, Mhm. memegang kanta, skrin putih, tempoh baris. Ya, betul. Okey. Tulis balik semua Saya ada kes tahun lepas, murid tu hanya tulis yang radas lain tu saja. Yang lain dia tak tulis. Okey. Macam mana nak lengkap eksperimen? Mestilah tulis semua. Okey. Seterusnya prosedur lah. Yang ini 4 markah kan. Nanti cikgu letak dalam slide lain. Okey. Dan penjadualan data. Okey. Saya nak bagi peluang untuk kamu membuat dahulu prosedur. Berdasarkan cara nak buat prosedur paling senang ialah tengok balik gambar rajah. Okey. Tengok balik gambar rajah yang ini. Okey. Ni. Tulis kejap. 4 langkah itu. Okey, macam mana nak bagi senang supaya kita tak payah cerita. Letakkan kanta cembung dan di atas pemegang kanta. Letakkan berhadapan dengan skrin. Nak bagi senang kita buat apa? Ayat pertama, paling senang. Sediakan radas dan bahan seperti dalam rajah. Ya, betul. Sediakan seperti dalam rajah. Okey? Seterusnya. Okay, nanti kan kita tak sempat nak buat soalan lain. Ni dah bagi tadi kan. Okey. Okey, at least awak ada idea.
Okey. Prosedur. Seperti dalam gambar rajah. Okey, ini ayat wajib tulis walaupun tak ada markah. Prosedur ini wajib ditulis walaupun tak ada markah. Okey? Terusnya, di sini jangan tulis CV, saya tulis ni untuk awak, untuk rujukan awak. Di sini adalah constant variable. CV ni constant variable pun boleh ubah dimalarkan. Okey? Kita cerita apa kita buat. Okey? Ini sebenarnya permulaan untuk bukan CV ni. Silap, alamak. Saya tak terangkan, saya cakap je. Dia apa dia? Soalan? Bukan guna ayat aktif kan? Okay, sekejap. Good question. Okay. Ada murid tanya, ya. Bukan ke guna ayat aktif. Saya dah bertanya kepada orang yang sesuai lah. Dia kata dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kalau nak buat ayat aktif, sediakan gambar radar seperti dalam gambar rajah. Boleh? Okey? Sebab saya selalu cakap dengan murid-murid saya, ini adalah perancangan eksperimen. Belum dibuat lagi eksperimen ni. Kita baru merancang. So macam mana kita buat ayat macam laporan pula? Kalau ayat macam laporan ialah ayat pasif. Ya. Jadi kita buat ayat pasif ni kalau kita dah buat eksperimen ni. Ini belum buat. Okey? Tapi alhamdulillah bila saya tanya pada orang yang berkepentingan SPM ni, dia kata dua-dua boleh. Ya. So kebetulan dia bagi jawapan ini dalam bentuk ayat pasif. Kalau buat ayat aktif pun lagi cantik. Okay, maknanya awak memahami bahawa ini hanyalah satu perancangan eksperimen. Okay, so kalau kita nak buat ayat aktif, sediakan radar seperti dalam gambar rajah. Okay, yang keduanya ialah kanta cembung tebal diletakkan di atas pemegang kanta dan menghadap objek jauh. Di sini, ya, guru itu melihat bahawa awak sedang meletakkan pemboleh ubah dimanipulasikan di sini. Ya, maknanya satu dan menghadap objek jauh, lepas tu awak akan kata okey. Skrin putih dilaraskan ke hadapan dan belakang sehingga imej tajam terbentuk pada skrin putih. Ya. So kita memang gerakkan, kita gerakkan skrin ni sampai kita dapat satu imej yang tajam, ya. So kita dah dapat kat sini sebenarnya sehingga imej tajam terbentuk pada skrin putih itu adalah RV-nya. Ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Sehingga imej tajam terbentuk pada skrin putih itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dan seterusnya, jarak fokus kanta diukur dan dicatatkan. Jadi di sini ini juga adalah pemboleh ubah bergerak balas lah. Yang nak dilaporkan, ya. So kita dapat imej tajam tu, itulah dia jarak fokus yang kita nak. Kita pun ukur dia, ya. So di sini boleh tambah diukur dengan pembaris, ya, sebab maknanya dalam ayat awak mesti ada semua radar digunakan. So saya pula terlepas pandang di sini. Diukur dengan pembaris. So dalam dah ada, ya, digunakan semua radar. Bila kita tulis nombor 5, ulang langkah 2, 3, 4 dengan menggunakan kanta cembung nipis. Inilah, ya, pemboleh ubah dimanipulasi. Ya. So kalau guru menanda, dia akan tulis, okey, saya balik ke skrin yang saya boleh edit, ya. Di sini saya akan bagi markah untuk point point 1. Poin 1 itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Tapi saya akan bagi markah ini poin 1 je. Poin 2. Salah. Lepas tu saya akan bagi markah untuk awak ada kata pemboleh jarak
ni diukur. Jadi apa nak dibuat? Ya. Jadi akhirnya ya kita dapat bagi 4 markah lah di sini. Kalau awak dapat tulis macam ini, maknanya awak dah dapat 4 markah. Okey. Seterusnya penjadualan data. Okey. Di sini penjadualan data ialah kita menulis keputusan eksperimen kita, okey, berdasarkan apa yang kita dah tulis dekat pemboleh ubah tadi, ya, iaitu ketebalan kanta cembung yang dimanipulasi. Ya. So di skrin ini adalah, saya lupa nak tambah. Di sini adalah PU dimanipulasi. PU dimanipulasi. Okey, dan di sini PU apa? PU apa? Tahu dah. PU apa? B. PU bergerak balas. Okey. Sama macam yang kita letak dekat jawapan boleh ubah kat atas tu. Ya. Jadi di sini kita pun tulis ketebalan kanta cembung. Okey, saya kurungkan perkataan kanta sebab kalau tak tulis pun tak apa. Ya, sebab kita dah tulis kat atas. Ketebalan kanta cembung. Okey? So tebal nipis. Awak tak boleh tulis kanta A, kanta B. Tak boleh. Ya? Sebab apa dia pemboleh ubah manipulasi? Kanta A, kanta B tu apa makna dia? Bika A, bika B. Apa makna dia? Ya, tak boleh. Ya, sebab parameter yang kita gunakan ialah ketebalan kanta cembung. So di sini kita tulis dia tebal atau nipis. Okey? Dan di sini kita letakkan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi di sini nak isi tak? Dekat sini nak isi tak? Tak payah isi apa-apa sebab eksperimen ini belum berlaku. Jadi awak tulis macam ni, awak dapat 1 markah. Okey, awak tengok di sini saya highlightkan dia ada unit. Okey, jarak fokus ada unit kerana kita gunakan pembaris. Okey. Seterusnya. Tadi saya dah bagi sampai habis kan. Okey, soalan 11 dan 12. Okey. Kita tengok di sini bentuk soalan 11 dan 12, ya. Soalan 11 dan 12 pilih satu. Saya ingat lagi, ada murid saya, bukan tahun ni lah, tahun ni semua bagus-bagus semuanya. Soalan ada murid saya, ya, yang saya ingatkan dia dah faham dah. Dia dah faham dah. Tapi rupa-rupanya apabila dia buat soalan percubaan ni, dia tak jawab soalan 10. Dia jawab soalan 11 dan 12. Ya? Soalan 10 dia tak jawab. Sedangkan soalan 10 adalah soalan wajib. Wajib. Ya? Yang pilihnya yang ini. Soalan 11 dan 12. Ya? Jadi di sini, ya, apa yang kita kena ingat? Soalan 11 dan 12 ni sebenarnya setara dari segi markahnya 10. Dan dua-dua itu mempunyai saya cakap aras konstruk yang sama. Okey? So dia boleh suruh awak sama ada bina konsep atau membuat pemilihan atau membuat penyelesaian masalah. Okey? Cuma tahun depan. Ya? Itulah saya dah jumpa JU yang membina soalan SPM. Dia kata sebenarnya soalan SPM ni tak semestinya itu sahaja yang akan keluar. Boleh sahaja dia nak membuat wajaran. Ya? Wajaran. Jadi saya harap dia tak test dekat kamu. Dia bukan test dekat kamu, dia test kat SPM tahun depan. Ya? Membuat wajaran. Sampai 6 markah membuat wajaran. Adik-adik tingkatan 3 dah biasa dah buat wajaran. Tingkatan 4 baru pun dah biasa buat wajaran. Okey? Cuma kamu tidak begitu terlatih untuk membuat wajaran. Jadi saya harap kita ada masa untuk membuat wajaran ini. Ya, entah bilalah PKB nak berakhir ni. Okey. So kita tengok bina konsep.
Okey, bina konsep. Ini imbas kembalilah apakah dia bina konsep. Okey, untuk pengetahuan kamu soalan bina konsep ini pernah diberikan secara apa tahu? Tak ada semua ni. Semua maklumat ni tak diberi pada tahun 2016. Calon-calon SPM pada tahun tersebut memang sangat tidak bersedia. Mereka tidak tahu bahawa boleh juga disoal tanpa bimbingan seperti ini. Ini maknanya soalan terbimbing. Dia bagi nak maklumat, nak dua ciri sepunya, nak konsep awal, beri contoh lain, bukan contoh, konsep sebenar, okey. Jadi dia tak bagi pada tahun 2016. Saya harap sangat dia tak ulang benda tu. Tiba-tiba je penutup SPM, KPSM dia bagi soalan bina konsep tanpa bimbingan. Ambil kau. Jadi macam mana kita nak ingat benda ni ialah dengan cara kita banyakkan buat soalan. Kita jawab soalan. So dia punya jawab bimbingan itu ini sahaja. Kebetulan dia bagi item contoh untuk SPM tahun depan, memang dia tak bagi bimbingan. Dia bagi bina konsep mengenai nuklear. 6 markah. Okey, saya tanya dia, puan, boleh ke budak-budak kita bina konsep? Dia kata, boleh, cikgu kena ajar lah. Okey. Saya takut sangat dia ulang 2016 tu. Okey. So bina konsep inilah dia, kena ada dua ciri sepunya. Konsep awal, contoh bukan contoh, dan konsep sebenar. Okey, so kita nak tengok soalan. Ni dia. Bina konsep tentang kelenjar endokrin. Okey, kelenjar endokrin kita tahu dalam gambar ini mewakili kelenjar adrenal dan ini adalah kelenjar ovari. Ini adalah ovari. So di sini kita disuruh membuat jadual. Buat jadual. Kita yang tadi tu, yang bimbingan yang cikgu bagi tu, kita buat dalam bentuk jadual. Okey? Maknanya kita itulah tak ada pula mnemonik untuk mengingat ni kena minta cikgu Kamal nampaknya. Untuk mengingat maklumat ciri sepunya, contoh lain, bukan contoh dan sebab, konsep sebenar, konsep awal. 6 perkara. Okey? Kita kena bersedia. Wallahualam tahun ni macam mana dia nak bagi kat kita. Adakah terbimbing, adakah tidak. Kalau tidak, kita dah bersedia. Senang je sebenarnya. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu untuk maklumat? Tengok balik gambar. Maklumat. Apa kita nak cakap? Kat sini. Apa kita nak cakap kat sini? Hormon yang dirembes. Bukan. Maklumat. Daripada gambar ni apa maklumat awak dapat? Kelenjar endokrin ni dia terdiri daripada kelenjar adrenal dengan ovari. Ya betul, itu je dia nak. Okay. So, kling. Maklumat. Kelenjar adrenal dan ovari adalah kelenjar endokrin. Tulis balik sahaja. Tulis balik. Maklumat yang diberi itu saja. Okay. Kelenjar adrenal dan ovari adalah kelenjar endokrin. Ataupun kita boleh tukar sikit lah, adalah contoh kelenjar endokrin. Kelenjar adrenal dan ovari adalah contoh kelenjar endokrin. Sebab banyak lagi kelenjar endokrin. Bukan itu dua sahaja. Okey, ciri sepunya. Ini nak kena gali pula buku teks apakah ciri-ciri kelenjar endokrin? Sebab dia suruh bina konsep kelenjar endokrin. Rasanya dah. Ya, apa dia? Siapa nak jawab tu?
Ada siapa cuba jawab? Tak apalah, saya tolong sebab yang ni kena ingat balik. Okey. Doktor sebut. Oh. Tak ada. Okey. Okey, siapa jawab tadi? Hello? Okey. Duktus ni Allah dia ni terus dia membebaskan tu ke dalam saluran darah. Dia tak ada saluran khas. Dia terus saja pergi ke dalam darah daripada kelenjar tersebut. Okey? Lepas tu kelenjar yang tak ada duktus, lepas tu kelenjar yang merembeskan hormon ke aliran darah. Okey. Inilah dia ciri-ciri sepunya untuk kelenjar endokrin. Okey? Ini saya ambil straight daripada buku teks. Okey, contoh lain. Sekarang cikgu cakap ada contoh lain untuk kelenjar endokrin. Apa dia? Kelenjar pituitari. Banyak. Ya, testis. Tak keluar pula kat situ. Saya salah tekan. Alamak. Tak ada. Salah tekan. Okey, pituitary, thyroid, testis, pankreas, ya, semua kelenjar yang tidak mempunyai duktus. Okey? Tapi bukan contoh, maknanya yang bukan kelenjar endokrin lah. So bukan kelenjar endokrin ialah yang ini tak ada hormon. Ya, dia tak ada hormon. Dia kelenjar juga tapi dia tak ada hormon. Okey? Kelenjar air liur, kelenjar air mata. Okey, so dia ada duktus. Dan sebabnya ialah dia ada duktus lah. Dia ada saluran. Okey, konsep sebenar. Apa kita nak tulis? Terbaliklah konsep awal dulu patutnya. Okey, konsep awal. Siapa tahu? Ada orang ke ni? Ada. Okey, apa dia? Tak tahu. Tak pastilah cikgu. Tak apa, cuba je. Macam ambil ciri sepunya. Betul. Macam sekejap. Lepas tu, awal saya nak yang awal. Kelenjar endokrin ialah kelenjar yang tidak mempunyai duktus. Itu adalah sebenar. Saya nak konsep awal dahulu. Apa dia ni? Kelenjar yang tidak mempunyai duktus dan kelenjar yang merembeskan hormon ke aliran darah ialah kelenjar endokrin. Ya, betul. Perkataan adalah kelenjar endokrin tu di belakang. Okey, tengok. Saya salah tekan. Saya tekan yang ini. Tak apalah. Tak apalah. Okey. Kelenjar endokrin. Okey, konsep awal dulu Kelenjar yang tidak mempunyai duktus dan merembeskan hormon ke aliran darah. Kita ambil balik ni je. Adalah kelenjar endokrin. Okey? Lepas tu konsep sebenar. Ambil saja ayat ni. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai duktus dan merembeskan hormon ke aliran darah. Okey? BM saya teruknya. Jadi itu sahaja, cuma tukar kedudukan jawapan. Yang ini adalah kat belakang, yang ini dianya adalah kat depan. Itu sahaja. Okey? Jangan confuse dengan ni halah saya tersilap ni, patutnya awal kat atas. Okey. Seterusnya. Menyelesaikan masalah. Okey? Masalah apa? Dinyatakan. Sebab bagi masalah, 3 cara mengatasi dan pilih cara terbaik buat pilihan dan mesti nyatakan sebab. Okey? Yang ini kalau dia suruh selesaikan masalah. So masalah apa yang kita ada hari ni? Kita tengok. Tu dia. Satu kawasan perumahan telah dilanda banjir kilat disebabkan oleh longkang tersumbat dengan plastik dan bahan buangan pembejal. Terangkan
bagaimana komuniti yang tinggal di kawasan itu dapat menyelesaikan masalah banjir kilat? Jawapan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Mengenal pasti masalah, 1 markah. Penjelasan masalah, 1 markah. Cadangkan 3 kaedah untuk menyelesaikan masalah itu, 3 markah. Pilih kaedah yang terbaik dan jelaskan. Okey, so di sini ya awak markah dia 6 lah ya. Dan kalau lihat ya, kaedah untuk menyelesaikan masalah itu, tulis je apa yang awak tahu, okey, tetapi beri penerangan dekat nombor 4. Okey? Dan untuk pengetahuan awak, apa-apa kaedah pun yang sesuai, semuanya terbaik. Ya? Tetapi awak mesti ada jawapan yang cantik lah untuk mengapa awak pilih dia yang terbaik. Okey? Semua benda boleh. Macam tajuk percubaan kamu baru-baru ni. Semua jawapan betul. Sebab tu ramai yang dapat 10 tu. Okey, so silakan. Saya tak nak bagi jawapan ni, cikgu nak awak fikirkan sekejap. Slide seterusnya tu ada jawapan. Alamak, dah bagi pula. Mengenal pasti masalah. Siapa nak cuba? Okey, sekejap. Dah ada ke yang jawab dekat sini? Okey. Mengenal pasti masalah. Okey, betul Ainul Husna. Mengenal pasti masalah ialah banjir kilat. Okey, Hozia Epoy. Henry, betul ya. Kawasan perumahan telah dilanda banjir kilat. Okey. Banjir kilat disebabkan longkang tersumbat yang dipenuhi plastik dan bahan-bahan pepejal. Okey, Muhammad Faiz, awak ambil terlalu banyak jawapan di situ. Ya, cuba fokus. Soalan dia apa sebenarnya? Masalah dia apa? Masalah dia banjir kilat. Okey? Tapi jawapan awak ya boleh digunakan dekat yang kedua, iaitu penjelasan masalah. Sebenarnya itu jawapan untuk penjelasan masalah, ya, iaitu apa tadi tu? Longkang tersumbat. So penjelasan masalah, longkang tersumbat dengan plastik dan bahan buangan pepejal. So akibat daripada satu kawasan perumahan telah dilanda banjir kilat. Okey, tulis balik pun tak apa. Satu kawasan perumahan telah dilanda banjir kilat, itu adalah masalah dia. Tapi penjelasan masalahnya ialah disebabkan oleh longkang tersumbat dengan bahan plastik dan bahan buangan pepejal. Okey, cadangkan 3 kaedah. Silakan mencadang 3 kaedah. Okey, Sarah Nathan betul. Okey, untuk jawapan yang tadi.
tidak membuang sampah pekerja di dalam sungai. Nakib, ini bagaimana nak menyelesaikan masalah sampah dah ada tu? Buang di tempat sepatutnya. Sepatutnya di mana? Amalkan 5R, mengenakan denda bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, Muhammad Faiz, menguatkuasakan undang-undang, gotong royong. Gotong royong membersihkan kawan longkang. Okey, gotong royong. Kurangkan penggunaan plastik. Itu adalah boleh. Membuat pembersihan longkang secara berjadual. Kempen kebersihan perumahan pertemanan semua. Kuatkuasakan undang-undang, menyediakan tong kita semula. Okey. Kita semula plastik. Okey. Alright, jawapan awak semua betul. Semua betul. Anda pandai dah. Tapi pilih satu. Sekarang ni dia nak sebab. Jawapan yang last tu, satu markah saja. 3 dah dapat dah ni. Ya. Cumanya Ainul Husna kuat kuasa undang-undang tu perlu tulis dengan cara apa? Dengan mengenakan denda atau compound Okey, bergotong royong, tidak mencemarkan sungai. Yang tersumbatnya longkang Cik Dik. Mengurangkan penggunaan plastik. Itu dalam 5R. Okey. Okey. So awak pilih, katalah awak pilih satu. Pilih satu. Okeylah ya. Cikgu tunjuk jawapan lah kan. Okey. 3 kaedah menyelesaikan masalah. Adakah selesai masalah tu? Gotong royong membersihkan kawasan longkang, pengurusan dengan mengenakan kompaun atau denda, pendidikan di sekolah atau kempen taman kita bersih dan indah. Okey, yang tadi pun boleh. 5R itu, okey, apa dia 5R? Dah tak ada lagi dah 3R. 3R tu dah lapuk. Sekarang dia adalah refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery. Okey. Refuse, reduce, reuse dan recycle. Sebenarnya kan kalau awak tulis 5R pun terima. Just tulis 5R. Okey. Seterusnya untuk nombor 4, kalau pilih gotong royong, nak buat apa kan? Gotong royong bersihkan kawasan longkang. Maknanya aliran, sebab dia apa? Sebab kita punya asalnya masalah tu longkang tersumbat. Jadi kita kena fokus kat longkang tersumbat tu. So kalau kata gotong royong, nak buat apa gotong royong tu? Pergi gotong royong buat benda lain. Kan contohnya pergi bakar sampah. Ada kaitan tak dengan longkang tersumbat? So jawapan awak mesti fokus kepada apa yang awak dah pilih tadi. Awak kata gotong royong. Alright. So supaya apa? Dia punya jawapan nombor 4 tu ialah sebab. Kenapa awak kata gotong royong? Sebab dengan cara membersihkan kawasan longkang tu, aliran air longkang dapat dipulihkan. Okey. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Bila awak kata dengan mengenakan kompaun atau denda. Setakat ni tak ada lagi orang ditangkap kerana membuang sampah. Kecuali di Singapura. Di Singapura tak ada chewing gum pun. Tidak dibenarkan dijual chewing gum di Singapura. Okey. Jadi dia punya undang-undang sangat ketat, jadi orang takut. Bila sampai Malaysia, dia buang sampah kat Malaysia. Jadi penguatkuasaan undang-undang ini ialah dengan mengenakan kompaun, tolong tulis kompaun atau denda. Mesti tulis. Sebab penguatkuasaan undang-undang ni apa dia? Apa dia? Tak jelas. Dengan mengenakan kompaun atau denda,
Sebab apa? Kena ada sebab lah, mana boleh cakap macam tu je. Jadi bila kita kata pilih satu kaedah penyelesaian yang terbaik, kita kena jelaskan. Kerana apabila kita kenakan compound, orang ramai akan serik. Ya, orang ramai akan serik dan tidak membuang sampah tu, maknanya buang sampah dalam longkang lah. Ya, kita tu dah susahnya pula ya, kita nak cari, takkan polis nak tunggu je kat tepi longkang tu. Tapi ini adalah salah satu cara, ya. Seterusnya kalau pilih pendidikan atau kempen, kenapa awak buat macam tu? Menimbulkan kesedaran. Ya? So mesti ada sebab dia. Untuk nombor 4 tu, ya, menimbulkan kesedaran. Okey? Untuk kalau amalan 5R pun dia sebenarnya menimbulkan kesedaran jugalah. Ya, jadi boleh dia berkongsi sebab sebab awak pilih satu je pun, bukannya awak jawab untuk tiga-tiga. Cikgu jawab untuk tiga-tiga. Okey? Seterusnya membuat pemilihan. Ini yang terakhir. Ya. Yang ini pun salah satu soalan yang boleh disoal tapi jarang. Ya, kalau kita tengok daripada soalan-soalan yang ada tahun demi tahun, ya, dia suruh buat pemilihan. So ada yang contohnya dia bagi dua barang yang dia suruh pilih. Ya, cikgu dah tengok dekat soalan SPM, kebetulan cikgu ada banyak soalan-soalan SPM yang lama punya. Cikgu ada contohnya soalan 2008 cikgu ada ni soalan SPM, ya. Dan kalau ikut soalan SPM 2008 itu dia bagi gambar kereta, satu kereta, satu lagi satu kereta sedan, satu kereta apa ni, MPV kot. So dia suruh kita bezakan dari segi ciri keselamatan kereta tersebut. So di sini ya kita disuruh membuat pilihan. Lepas tu penerangan tentang ciri bagi sesuatu pilihan. Lepas tu yang mana yang terbaik dan kenapa kita pilih dia. Okey? Yang ini boleh keluar dekat soalan peperiksaan percubaan, ya. Contohnya dia suruh pilih mana yang sesuai, ya. Okey, so saya bagi ini adalah soalan 2014. SPM 2014. Okey, membuat pemilihan. Anda diberikan dua contoh makanan yang mengandungi jenis lemak yang berbeza seperti ditunjukkan dalam rajah 12. Ya, satunya minyak kelapa sawit, satu lagi mentega. Okey. So di sini dia suruh pilih makanan yang terbaik untuk pertumbuhan yang sihat. Ya. So tujuan pemilihan, makanan terbaik yang anda pilih, 3 kebaikan bagi makanan yang anda pilih dan 1 keburukan bagi makanan yang anda tidak pilih. Okey. Jarang keluar soalan ni, tetapi kena jawab jugalah. Jarang ke tak jarang ke kena jawab juga, ya. So apakah tujuan pemilihan? Senang sangat jawapan dia. Okay, saya nak tengok ada tak yang dah cuba menjawab. Tak nak tulis pun cakap je. Untuk memiliki tubuh badan sihat, untuk pertumbuhan yang sihat. Okey. Ya betul. Dapat daripada soalan tu je. Untuk pertumbuhan yang sihat, pertumbuhan. Nusuna type pun salah. Okey. Alamak, saya dah bagi jawapan pula. Tidak. Okey, saya nak awak try. Okey. Balik ke sini. Tidak. Salah tekan slide.
Ayo, saya nak pergi ke mana ni? Okey. Untuk pertumbuhan yang sihat, betul. Okey. Kenapa pilih untuk memilih makanan yang terbaik untuk pertumbuhan yang sihat? Tulis baliklah bertuah. Ya? Tulis balik. Kenapa nak pilih? Kita nak pilih makanan terbaik untuk pertumbuhan yang sihat. Kalau tulis balik tak ada masalah sebab ada perkataan pertumbuhan yang sihat. Okey, makanan terbaik yang anda pilih. Makanan terbaik yang anda pilih apa? Sebenarnya kan kalau awak pilih mentega memang salah lah pun. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Betul. Okey. Minyak kelapa sawit. Makanan terbaik yang anda pilih. Okey, betul lah tu. Kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. 3 kebaikan. Apa yang awak ingat? Merupakan lemak tak tepu. Okey, boleh terima sebab dia bersayur-sayuran. Okey, lemak tak tepu. Lagi? Rendah kolesterol. Betul, rendah kolesterol. Okey, lagi? Satu lagi, dia ada vitamin apa? Mengandungi vitamin A dan C. Betul. Okey. Ada macam-macam lagi, cikgu sempat tulis yang ni je. 3 kebaikan macam-macam. Jadi bebas kolesterol, kaya vitamin A, kaya dengan vitamin E. Alamak, saya dah lupa dia untuk apa. Bebas kolesterol maknanya mengurangkan risiko daripada arteriosklerosis kan. Okey, satu keburukan, kita tak pilih mentega. Padahal dia lah yang sedap sekali. Apa keburukan dia? Apa masalah mentega ni? Butter lah, butter. Kalau buat tinggi kolesterol? Betul, tinggi kolesterol. Lagi apa tadi saya dengar? Meredakan dengan pelbagai penyakit boleh. Pelbagai penyakit tu tak sesuai. Ya? Kalau mentega ni kita kaitkan dengan kolesterol tinggi kolesterol tinggi yang boleh menyebabkan penyakit jantung lah, arteriosklerosis. Ini masalah. Tapi sebenarnya begini, jangan makan banyak tu je. Boleh je nak makan butter ke apa ke, tapi jangan makan banyak, jangan makan hari-hari. Okey, duduk rumah tu jaga makan. Okey, bukan jaga-jaga makan. Jaga makan. Okey, jaga makan. Okey, itulah dia sedikit tentang apa yang ya. Bukan saya, dia tulis kaya dengan vitamin E yang minyak. Vitamin E? Dia kata melindungi sel badan daripada pengoksidaan. Apa pengoksidaan tu? Okey. Pengoksidaan ni begini, satu proses yang natural yang berlaku dalam badan. Tapi sebenarnya dia pengoksidaan ni membebaskan bahan radikal. Radikal bebas ni dia merosakkan sel-sel kita. Jadi bila kita makan benda ni, dia mengurangkan radikal bebas tu lah. Radikal bebas ni dia rosakkan sel-sel badan. Memang dalam tingkatan 5 ni silibus lama tak ada ajar benda ni, tapi adik-adik tingkatan 4 semua dah belajar mengenai radikal bebas. Hasil daripada pengoksidaan makanan dalam badan kita, satu proses mula jadi tetapi boleh dikurangkan dia punya kesan yang negatif dia dengan makan vitamin E. Okey. So inilah dia keburukan kegunaan vitamin E. Okey, so sebenarnya kita dah tamat dah ni. Okey. Semoga semua mendapat manfaat insya-Allah. Okey, ada pula saya berpantun ni.
So, sekejap alamak. Balik. Ada satu lagi. Tak keluar. Okey, tak apalah. Ini dia dari saya. Sekian, terima kasih. Okay. Cikgu, link tak ada ke yang cikgu kata nak bagi tu? Ya? Link. Apa link? Link kehadiran. Cikgu dah bagi kat atas. Padahal. Atas kali. Saya pula leave the meeting. Okay, sorry. Link tadi saya dah letak dekat chat. Tak ada ke? Ada kat atas kali tadi. Ilya Sekejap, saya ambil lagi. Saya ambil lagi tadi Puan Mahani dah. Ya? Ilya dah kasih cikgu. Ilya dah letak balik. Okay, letak balik. Okay, sorry saya tertekan apa entah tadi. Okay, semua orang dapat masuk tak link kehadiran? Dah. Alamak, letak dia dah chat tadi. Okay, letak balik. Siapa-siapa yang tak dapat? Dah letak cikgu. Okay, terima kasih. Okay, so itulah saja dari saya. Ni dia linknya, tolong masuk balik. Siapa yang belum? Okay. Sama-sama Puan Rohaida. Saya harap memenuhi syarat-syarat kita. So ini lebih kepada saya tak bagi sangat yang bahagian yang detail sangat sebab saya rasa terlalu banyak untuk dibincangkan kalau nak buat semua. Saya harap semuanya okey lah. Okey cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.